Nasib yang melanda menunggang badan direda bersendirian. Bagai kaca berpulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penonton dapat ikuti rancangan Sentang Tam pada hari ini sebagai hari Jumaat. Penonton dapat ikuti rancangan kita pada jam kedua sampai jam kedua setengah. Maka hari ini penonton dapat ikuti dalam bacakan khutbah pada setiap hari Jumaat. Kita dapat rakaman rancangan kita di Masjid Kedai Baru di Jalan sini. Maka pada hari ini tajuk apa dia dan juga ustaz mana nak bagi baca khutbah kita hari ini boleh ikuti bersama dalam rancangan Sentang Tam pada hari ini. Berpulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, sekali lagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang besarnya nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik dari segi kesenangan kita, kemewahan kita, kehidupan kita, anak pinak kita dan sebagainya. Dan apabila kita telah tahu bahawasanya besar sangat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sangat-sangatlah kita perlu dan sangat-sangat kita ni berhajat kepada kita ni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu wasiat pertama hari ini kepada saya sendiri dan kepada sidang Jumaat yang dihormati sekalian ialah sama-sama kita pakat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti kata kita pakat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kalau 2 minggu yang telah lepas, khutbah kita ni mengenai perpaduan, mengenai kesatuan yang sama-sama kita pakat duk usaha, yang sama-sama kita pakat duk nak kepada kesatuan ummah, kesatuan yang apa dia tidak berbelah bagi di antara umat Islam dengan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala wayak kepada kita kata inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana fa'budun. Sesungguhnya kamu semua ini adalah umat yang satu. Umat yang satu, dan hendaklah kamu semua ni sedar bahawasanya kepada akulah Allah Subhanahu wa taala hendaklah kamu semua ni beribadat. Dan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari dalam ayat lain, Tuhan kata, wa ana rabbukum fattaqun. Dan akulah Tuhan kepada kamu, maka hendaklah kamu takut kepada aku. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kita nak cara benda hak besar-besar dalam masyarakat kita ni. Perkara yang akan membawa kita ni kepada perpaduan. Benda-benda yang akan bawa kita ni kepada kesatuan. Benar-benar yang akan dapat mengelakkan kita daripada perpecahan. Perpaduan ni bukan berarti kata kita fikir tak sama dengan saudara kita tu adalah menjadi satu perpecahan, bukan. Perpaduan yang kita kehendaki ni ialah perpaduan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan perpaduan yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun semua manusia ni pakai ittifaq kata benda yang kita duk buat tu adalah satu kesatuan dan satu perpaduan, tapi perkara tu adalah dia tidak betul dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentu dia
adalah bukan daripada perpaduan dan kesatuan. Sidang jemaah yang dihormati sekalian. Kalau kita tengok pergi kepada satu pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala ayat kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat yang ke 103 surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita ni supaya kita semua ni berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita kena pakat-pakat pegang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Semua sekali. Bukanlah kita ni berpegang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala akan perkara-perkara yang kita nak, perkara-perkara yang masuk dengan hawa nafsu kita, dan setengah-setengah perkara yang tidak masuk dengan hawa nafsu kita buai tu baik tepi, maka itu juga tidak sama sekali. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan janganlah kamu berpecah belah. Pecah ni tak boleh. Pecah tak molek. Nah, seperti mana pada minggu yang lepas kita dengar dah cerita bahawasanya satu masjid tu ia balah boleh. Nah, kerana sebabnya komak tak serupa, hak ni komak lah lain, hak ni komak lah lain, dia balah boleh. Oleh kerana kedua-dua tu adalah tidak faham arti Islam yang sebenar dan kesatuan yang sebenar, nah, dan perpaduan yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni ingat kelik kepada sejarah, kepada peristiwa yang telah berlaku sebelum pada kita ni. Tuhan kata wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Tuhan suruh kita ingat kelik kepada satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Pada hari itu tu adalah kamu duduk dalam perseteruan, duduk dalam permusuhan, duduk dalam bunuh-membunuh di antara satu sama lain. Duduk di antara caci mencaci di antara satu sama lain. Duduk di antara ngupak di antara satu sama lain. Tidak molek. Nah, pada hari itu tu iz kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang menyatukan hati kamu, yang melembutkan hati kamu, yang menjinakkan hati kamu yang dia yang selalu duk bermusuh di antara satu sama lain. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah pada hari itu apabila Allah Subhanahu wa taala perlembutkan hati manusia-manusia yang kerah, hati manusia-manusia yang selakuna suka kepada permusuhan, tapi apabila Allah Subhanahu wa taala perlembutkan hati mereka, maka jadikah mereka itu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah mereka itu seperti mana dua orang saudara yang diberanakkan oleh ibu yang satu. Ikhwana, jadi serupa dengan saudara, jadi serupa dengan adik-beradik, jadi serupa dengan orang dua beradik baik. Kelahilah mana pun orang dua beradik ni satu hari dia kena baik kelik. Ni serupa itulah nikmat Tuhan yang Tuhan telah beri pada kita hari tu ni, dulu pada kita tu. Nah, iaitu duduk dalam perpecahan, duduk dalam permusuhan dengan apa dia limpah kurnia Tuhan, maka Tuhan memperlembutkan hati puak kita, ceceh kita dulu itu ni. Nah, buat jadi satu boleh, buat jadi satu saudara boleh. Pada hari itu Tuhan kata, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Pada hari itu muduk niti di atas tebing-tebing api neraka. Hari yang muduk balah di antara satu fuak mung tu. Hati yang di antara orang Islam duk barah dengan orang Islam sendiri tu. Hati di antara satu kabilah duk balah dengan kabilah sendiri tu. Hari itu dia duk seorang manusia satu kumpulan tu duk jalan di atas tebing api neraka. Na'udzubillah min zalik. Fa'anqazakum minha, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka itu daripada tebing api neraka. Ini kisah yang telah Allah Subhanahu wa taala ayat kita ke dalam Quran dia ni supaya kita ni bersatu. Bersatu kita ni bukan kata kita ni makan nasi sekali, bukan makan nasi serupa belaka.
Bukan kata bo makan hari ni dia mau makan gula ikan kawan kena gula ikan dak. Nah, kita makan gula ikan dia beri hayat dia makan hayat, dia beri daging dia makan daging. Hak ni beri ulai cicah budu dia makan ulai cicah budu. Tapi kita tak kelahi, kita tak balah, itu berarti bersatu. Nak orang mari makan supaya kita belaka tak boleh jadi, nak kena selera dia nak makan tak boleh. Kita kena kira lah. Nah, nak saudara kita tu mari buat supaya kita belaka, tak boleh. Asalkan hak dia buat tu tidak menyalahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Asalkan benda hak dia buat tu tidak menyalahi dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah. Sebenarnya orang hak patut kita nak kelahi ni bukan kita kena kelahi dengan jiran kita. Kita bukan kena kelahi dengan orang-orang yang duk tepi kita. Kita bukan kena kelahi dengan orang-orang yang duk sekapung dengan kita. Kita bukan kelahi dengan orang yang duk semaya semasjid dengan kita. Allah Subhanahu wa taala ada ayat kita dalam surah At-Taghabun. Nah, dalam surah At-Taghabun Tuhan kata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum." Inilah orang yang kita kena jaga. Orang yang kita kena beringat. Tuhan kata, "Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya isteri-isteri kamu, azwajukum wa azwajikum, isteri-isteri kamu, wa auladikum, dan anak-anak kamu, aduwwan lakum, mereka itulah menjadi seteru denganmu." Jiran kita buat maksiat tidak menyebabkan kita masuk neraka sikit pun. Jiran kita buat maksiat, kita telah bui dah ajaran ke dia, kita telah terang dah dia, tidak ada hubungan sikit dengan syurga neraka kita. Tapi kalau anak kita buat maksiat, satu perkara yang neraka pada Allah Subhanahu wa taala, tetap ada hubungan dengan kita untuk kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dan nak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Bini kita neraka pada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kita ada hubungan dengan kita untuk nak menentukan syurga dan neraka kita. Fahzaruhum, Tuhan kata, suruh jaga-jaga, suruh beringat dengan demo ni. Tak ada suruh beringat sikit habuk dengan orang jiran kita. Jiran kita dok taat pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sepuh hak bangun ni lah. Nah, dia komak tak serupa dengan kita, biar ke dia lah. Nah, anak kerana dia ngaji hak tu. Bahak yang ngaji tu bukan salah. Kalau dia ngaji salah tu, wajib kita pula kena royak dia, tak ada kelahi. Nah, kelahi tak ada sikit habuk. Dia buat salah, kita kena royak ke dia. Nah, kalau dia buat tu termasuk daripada ada juga Nabi biasa buat supaya komak satu komak Abi Mahzurah, satu lagi komak Bilal, tak ada sit sikit habuk kita nak pergi balah. Na'udzubillahi min zalik. Masya-Allah, oleh kerana kita tak tahu, buat kita tu balah boleh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, harta kita tu, kaya kita, wa auladukum, dan anak kita, ramai anak kita, fitnah. Semua tu Allah akan membawa fitnah kepada kita. Besar fitnah sekali hak tu, anak kita dan harta kita. Oleh kerana tu hak kita kena pakat jaga hari ni ialah anak kita. Lah mana kita nak jaga anak kita supaya dia selamat daripada fitnah dunia dan fitnah alas kita. Nah, segala fitnah yang berlaku di atas dunia. Dan juga kita nak buat mana kita nak jaga isteri kita supaya dia dapat selamat daripada segala fitnah. Nah, kita ni cerah pagi nak pergi beli sikabu pun fitnah dah. Nah, nak pergi beli ikan pagi ni nak pagi pun fitnah dah. Kita dipenuhi dengan fitnah di alas kita. Mari sore yang duk dakwa, duk akid tangan, royak kata nak menegak agama Allah Subhanahu wa taala pun duduk gelewak dengan fitnah juga. Tak lepas daripada fitnah juga. Oleh kerana tu benda ni adalah benda yang cukup payah bagi kita. Apabila lah tu dah, Tuhan suruh kita ni fattaqullaha mastata'tum, maka hendaklah kamu ni bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala mengikut kemampuan yang ada pada kamu, yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kamu. Kita usahalah semoga kita ni boleh takut Tuhan sebanyak mungkin. Dan benda-benda hal lain tu kita persikitkan. Nah, kita persikitkan, kita mai banyak mengenai dengan diri kita sendiri dan kita persikitkan mengenai dengan orang-orang yang selain daripada kita, insya-Allah taala. Nah, hidup kita dalam masyarakat kita ni akan amai damai, nah, dan tidak ada perpecahan dan tidak ada perbalahan. Ada sikit-sikit rasa tak puas hati dengan kita, Tuhan ajar juga kepada kita. Nah, Tuhan ajar juga dalam surah Imran juga 159 Tuhan kata fa'fu anhum. Nah, kalau saudara kita tu buat salah, nah, fa'fu anhum, hendaklah kamu beri maaf kepada dia. Beri maaf kepada mereka tu. Wastaghfir lahum,
Dan mintalah keampunan untuk mereka tu. Nah, tolong minta maaf ke dia. Wasyawirhum fil amri. Dan hendaklah kamu panggil dia tu pari mesyuarat mewak kira. Nah, hak ni kena rana, hak ni tak kena rana, lah no mahno ni demo nampak duk. Nah, jumpa kawan ni gi kok jauh sikit pada kawan, tak kena gapo kawan, panggil dia bagi mesyuarat. Wasyawirhum fil amri. Pada urusan gapo saja kita pakat mesyuarat. Ni jalan keluar kita. Bukan jalan keluar ni nampak dia tak kena, kita ambil kayu godel dia, tak kena. Kita pakat duk ngupak ke dia, tak kena. Kita pakat cobek makan daging dia, tak kena. Nah, hak kenanya kena wasyawirhum fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Nah, fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Lepas tu barulah boleh serah pada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata, nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat kasih kepada orang-orang yang bertawakal. Berserah diri. Saudara sedang Jumaat yang dihormati sekalian. Itulah benda yang sebagai peradin untuk kita pakat-pakat nak fikir. Nah, supaya masyarakat kita ni jadi lebih baik daripada sedia. Nah, seperti mana dulu juga tidak kurang juga orang tua kita khususnya belum para nabi itu bermusuh-musuh di antara satu sama lain, seperti mana yang berlaku juga pada hari ini. Kalau kita hari ini bermusuh-musuh di antara satu sama lain, orang tua kita dulu itu bermusuh-musuh cara lain. Tapi apabila ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke depan dan jelas nyata di hadapan mereka, maka benda tu semuanya mereka boleh tinggal. Tapi yang menjadi masalahnya kita pada hari ini, ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas dah royak kepada kita. Ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga jelas royak kepada kita. Tapi kita masih berdegil. Tapi kaki kita masih berkerah. Dan kita ni apabila seorang manusia mengajak kita supaya kita buat kebaikan, kita menjawab dengan kalimah tak sah subah salah. Semayalah sunat lepas pada semaya fardu tu sah subah salah. Tapi sebaliknya apabila orang lari kita takwi kita ni buat maksiat, dia kata tak apa-apa sikit. Ni masyarakat hari ni duk berlaku, sebab itulah berlaku segala apa dia di atas dunia ni hasil daripada benda tu. Hasil daripada fok-fok kita ni sendiri, tidak erti di antara satu sama lain. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara sedang Jumaat yang dihormati sekalian. Juk ataupun masa yang kita duduk hari ini, masa yang kita kena guna kesempatan yang ada sikit bagi kita ni, betul-betul cukup pedah kepada kita. Hari yang Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun lebih dah royak kata kiamat ni qarib akan berlaku dekat. Walaupun orang-orang kafir tu royak kata kiamat ni jauh. Pada hari itu masa Quran telah turun kita orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman pada kitab, tidak beriman kepada malaikat. Demo-demo ni tu kata royak kata kiamat tu jauh. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala royak kepada kita masa Nabi hari itu dah lagi pun royak kata kiamat ni dekat. Suruh kita berasa kata kiamat ni dekat. Dan setengah daripada hadis Nabi royak juga kata sesungguhnya bakit Nabi Muhammad tu tanda kata kiamat dah. Bakit Nabi tu alamat kiamat dah. Makalah manapun kita pada hari ini bukan masa lagi kita nak mari cara benda hak kecil-kecil, benda halus-halus, benda forok-forok yang memecah belahkan hidup kita. Lain kita bakal mari kira benda hak asah. Khususnya pada hari ini hari yang orang kafir sendiri pun sudah memberi iktiraf. Orang kafir sendiri pun telah jamrap kata kiamat ni akan berlaku. Ada setengah pendapat ahli kaji mengatakan tahun 2012 pun ada. Tapi tidak wajib kita beriman lah, tidak kena beriman. Tapi ada yang mereka mengatakan kiamat ni akan berlaku tahun 2012 sampai ni. Nak rakyat kata kalau zaman dulu semua orang kafir rakyat kata kiamat jauh belaka. Tuhan ajar suruh orang kita ni, orang yang beriman ni kata kiamat ni dekat. Tapi hari ni orang kafir sendiri pun telah jamrap kata kiamat ni akan
dekat dah nak berlaku. Apatah lagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berapa kali sehari kita ingat kepada kiamat? Berapa kali sehari kita ingat bahawasanya selepas daripada kiamat apa berlaku kat atas kita? Nah, ini juga satu pesanan untuk dalam ketubah kita pada hari ini, insya-Allah taala. Semoga kiamat mari menemu kita bila-bila masa kita sedia untuk menemui kiamat. Nah, kita nak menepuhi segala apa dia percubaan kiamat, nah segala fitnah kiamat, kita sedia penuh. Nah, persediaan yang kita buat pada hari ini dan persediaan kita masing-masing. Pada hari itu tu banyaklah Allah Subhanahu Wa Taala royak kepada kita kata, nah, kalau dulu ni banyak Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakan kampung-kampung. Nah, zaman Nabi tu dulu, zaman Nabi ni dulu. Nah, Tuhan binasakan mereka ni di waktu malam. Tuhan binasakan mereka ni di dalam keadaan mereka duk qailulah tidur lepas zuhur sedikit tu. Nah, Tuhan membinasakan mereka ni di waktu pagi. Nah, Tuhan membinasakan mereka ni waktu mereka tengah bermain, macam-macam. Ini adalah cara pembinasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umat yang dulu. Nah, oleh kerana tu hari ni apabila ditanya kata kiamat ni, tetap kita kena jawab kata hari kiamat tu adalah hari yang kita sangat-sangat takut. Dulu menjadi satu ketubah dah bagi kita. Nah, ketubah bagi kita. Kalau tak silap sampai hari ni pun masih ada lagi di Chau sebelah. Nah, mengenai dengan hari kiamat ni. Nah, nak royak kata satu gambaran yang amat menakutkan, yang amat mengerikan kita. Nah, iaitu pada hari berlakunya kiamat. Nah, walaupun manusia ada setengah yang membawa bahawasanya hari berlaku kiamat dia akan turun duduk di patak laut. Adapun setengah manusia mengatakan bahawasanya apabila berlaku kiamat ni dia duduk di atas angkasa dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menegahkan kepada kita pada hari itu tu semuanya hancur, semuanya hancur, hama habis belaka. Wa khasifal qamar wa jumi'a asy-syamsa wal qamar dan sebagainya. Itu adalah nak wajak kata apabila Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan kiamat ni tidak ada satu tempat pun oleh manusia untuk nak berlindung daripada kiamat yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu saya wasiat pada saya sendiri pada hari ini dan kepada sidang jemaah yang sekalian, semoga kita selalulah kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan supaya kita buat persiapan untuk kita nak menepuhi dengan kiamat. Nah, makna persiapan kiamat ni kita buat apa pun buat dah. Nah, asalkan kita ni dapat selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kiamat hari kita tak takut, mati aku mati, tapi aku dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah maksudkan apa dia persiapan yang mesti buat kita ni pakat-pakat sedia. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qawwimna idza wajadna wa inna idza istaqamna. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faqimus salat. Pulang senja, atas sayapnya tetap terbang jua. Itulah semua daripada penjaga daripada baca khutbah kita di hari ini supaya kita dapat ditahu bersama dan juga dapat kita diamalkan dalam harian hidup kita dan juga satu daripada pengajaran yang kita dapat ditahu dan juga dapat diguna. Maka semua itu daripada ustaz yang dapat baca khutbah kita dapat mengerti dan juga hari inilah sebagai hari Jumaat yang satu hari yang sangat bahagia sebesar segala hari daripada seminggu itu. Maka masa pun kita sudah habis pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direda bersendirian.